Teman lelaki saya menghalau saya keluar dari permainan dalam talian untuk bermain dengan gadis lain yang bersikap kasar kepada saya. Kemudian dia meyakinkan saya bahawa saya bertindak balas secara berlebihan dan cemburu. Beberapa bulan kemudian, dia menghubungi saya dengan bukti bahawa mereka telah berpacaran sepanjang masa. Ada permainan yang saya, 21F, dan teman lelaki saya, 23M, main di telefon bimbit. Dia mengajar saya cara bermainnya beberapa bulan yang lalu. Ia adalah permainan berbilang pemain yang Anda mainkan dengan rakan sepasukan. Kadangkala kami bermain bersama dengan rakan sepasukan lain, dan selalunya dia hanya bermain dengan rakan-rakannya. Dia sedikit ketagih dengannya, tetapi ia membuatnya gembira, jadi saya tidak kisah. Beberapa minggu yang lalu, dia menambah gadis rawak dari bandarnya di FB. Kemudian saya melihatnya bermain dengannya dalam perlawanan itu. Saya fikir ia pelik kerana dia tidak mengajak saya bermain kerana biasanya dia berbuat demikian. Jadi, saya bertanya dan dia berkata dia hanyalah seseorang yang dia temui di FB, dan ia bukan masalah besar. Okey, terpulanglah. Kemudian pada hari itu, semasa dia bermain dengannya, dia memutuskan untuk menambah saya ke dalam pasukan untuk bermain dengan mereka. Permainan ini membolehkan Anda menggunakan mikrofon dan bercakap dengan rakan sepasukan. Sebaik sahaja saya masuk ke dalam pasukan dan dia melihatnya, dia berkata dengan sangat nyaring dan menjengkelkan, "Siapa ini?" "Siapa Ashley?" "Ashley adalah nama saya." Dia memberitahunya bahawa saya teman wanitanya. Apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan permainan. Saya marah. Saya bertanya kepadanya tentang apa semua itu. Bagaimana dia pergi begitu sahaja tanpa berkata hai atau apa-apa dan mempersoalkan siapa saya kemudian pergi apabila disebut teman wanita dunia. Dia memberitahu saya ia bukan masalah besar, dan dia ada sesuatu untuk dilakukan atau sesuatu. Saya biarkan sahaja. Nota tambahan, saya sepenuhnya mempercayai teman lelaki saya. Itu bukan isunya di sini. Maju pantas ke hari ini. Saya dan dia akan bermain dan dia bertanya sama, ada dia boleh menjemputnya ke pasukan. Saya berkata, sudah tentu. Bersedia memberinya peluang. Dia memperkenalkannya kepada saya dengan berkata, Ashley, ini X. Dia seorang gadis yang hebat. Dia belajar X di college. Sikapnya sedikit sebanyak membuatkan saya tidak senang. Saya menyapanya. Dia menyapanya kembali. Saya cuba berbual dengannya dan dia akan menjawab dengan jawapan satu patah perkataan. Saya cuba membuat jenaka tetapi dia tidak akan membalas. Walau bagaimanapun, apa sahaja yang dikatakan oleh teman lelaki saya, dibalas dengan tindak balas yang berpanjangan, ketawa, dan jenaka. Dia memanggilnya dengan nama panggilan. Mereka bergurau senda sepanjang permainan, dan saya rasa bodoh. Setiap kali dia mengatakan sesuatu yang baik tentang saya kepada rakan sepasukannya yang lain tentang betapa bijaknya saya atau sesuatu, dia tidak akan membalas. Saya bertenang sehingga perlawanan tamat dan memberitahunya bahawa dia mengganggu saya dan bertanya bagaimana dia tidak merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Dia berkata, tiada perempuan di mata saya, tapi awak bla bla, tapi itu bukan masalah saya. Dia jelas ada sesuatu yang tidak kena dengan saya, dan saya jengkel kerana dia tidak melihatnya atau peduli. Apa-apa pun, sejurus selepas itu, kami semua bermain perlawanan lain apabila dia menghantar mesej kepada saya secara peribadi dan menyuruh saya teruskan belajar. Kami akan menghubungi Jake untuk datang bermain dengan kami. Jake ialah kawannya yang saya kenali dan pernah bermain dengannya sebelum ini. Jadi, dia akhirnya menghalau saya keluar dari pasukan, tetapi mengekalkan perempuan itu untuk bermain dengannya dan rakan-rakannya yang lain. Saya berang. Saya memberitahunya bahawa saya rasa dia lebih suka bermain dengannya daripada saya. Dia kata saya tahu awak perlu belajar, jadi saya menghalau awak keluar. Saya tidak perlu belajar kerana saya telah memberitahunya 20 minit sebelumnya bahawa saya berada di kedudukan yang terbaik dan saya belajar dengan baik. Jadi, saya rasa itu adalah satu alasan. Dia kata saya bertindak balas secara berlebihan. Saya mungkin begitu. Tetapi saya masih marah.
Dia masih bermain dengannya pada masa ini. Saya tidak begitu. Pasti apa yang perlu dilakukan. Saya terfikir untuk membiarkannya begitu sahaja. Tetapi saya sangat jengkel dan saya rasa sangat tidak dihormati oleh gadis itu. Saya sedar saya mungkin kedengaran tidak masuk akal. Tetapi mungkin kerana tiada apa-apa lagi yang perlu dirisaukan sekarang. Saya cuma rasa dia tidak pedulikan perasaan saya. Jika tidak, kami mempunyai hubungan yang hebat. Saya akui saya cemburu kebelakangan ini, dan ia mengganggunya. Apakah tindakan yang betul di sini? Patutkah saya biarkan ia berlalu, atau adakah saya berhak untuk bercakap dengannya mengenainya lagi? Edith, saya sangat berterima kasih atas respon semua orang. Saya tidak sangka ini akan mendapat perhatian sebanyak yang telah berlaku. Saya telah membaca setiap respons dan saya cuba mengumpul fikiran saya sebelum bercakap dengannya. Dia terlepas satu tindakan pada masa ini, jadi saya akan mengemas kini apabila saya berpeluang untuk membincangkannya dengannya dan melihat apa yang dia katakan. Terima kasih sekali lagi semua. Kemas kini 1. Pertama sekali, terima kasih semua orang atas respons Anda. Saya membaca semua orang dan mengambil kira pandangan semua orang. Anda semua sangat baik. Ini adalah kemas kini yang positif. Saya tahu dalam dersi asal saya balasan. Saya seperti bertekad untuk berpisah dengannya, tetapi saya akan jelaskan apa yang berlaku. Selepas kami berdua tenang, saya memberitahunya bahawa kami perlu berbincang tentang apa yang sedang berlaku. Saya masih sangat kecewa dan menangis. Sebaik sahaja dia menyedari betapa teruknya perasaan saya. Dia memohon maaf dengan bersungguh-sungguh dan mengakui ia pasti membuatkan saya rasa seperti sampah. Dia berkata dia benar-benar tidak bermakna baginya, dan dia baru sahaja menjadi sebahagian daripada kumpulan permainan bersamanya dan rakan-rakannya. Dia memberitahu saya apabila dia menghalau saya. Dia benar-benar fikir saya ada kerja yang perlu dilakukan. Saya memberitahunya bahawa itu bukan keputusannya. Bahawa saya boleh pergi jika saya rasa saya ada kerja yang perlu dilakukan, dan dia bersetuju dan memohon maaf. Saya memberitahunya bahawa hakikat bahawa dia bermain dengannya dan rakan-rakannya begitu kerap membuatkan saya rasa seperti saya yang kedua terbaik, dan dia bertanggung jawab sepenuhnya kerana membuatkan saya berasa begitu. Dia berasa sangat bersalah kerana saya rasa tersisih dan tidak benar-benar memikirkan betapa ia mempengaruhi saya. Saya bertanya kepadanya bagaimana perasaannya jika peranan itu diterbalikkan jika saya menemui lelaki rawak untuk bermain dengannya. Hantar teman lelaki saya keluar dari permainan untuk lelaki ini, bermain dengannya selama berjam-jam setiap hari dan mengabaikan teman lelaki saya untuknya. Dia kata dia langsung tidak akan gembira dan akan kehilangannya seperti yang saya lakukan. Jadi, dia akhirnya faham maksud saya, dan hanya meminta maaf dan bertanya bagaimana untuk membetulkannya. Dia kata dia akan melakukan apa sahaja untuk memperbaiki keadaan dan membuat saya gembira mengenainya. Dia kata jika saya mahu dia berhenti bermain dengannya sepenuhnya dan menamatkan persahabatannya dengannya, dia akan melakukannya. Dia kata saya perkara yang paling penting dalam hidupnya, dan tiada permainan atau perempuan yang boleh menghalangnya. Saya tidak menyuruhnya berhenti bermain dengannya, tetapi saya kata saya ingin lebih terlibat dan dipanggil untuk bermain seperti yang dia lakukan dengannya, bahawa saya harus menjadi pilihan pertamanya, bukan perempuan sembarangan. Dia setuju, dan sekarang dia menghubungi saya untuk bermain dengan rakan-rakannya beberapa kali sehari, bermain hanya dengan saya, dan tidak bermain dengannya sekerap itu. Saya tidak kisah jika dia berbuat demikian sejak kami berbual panjang lebar. Dia kata dia benar-benar seorang kawan biasa, dan memastikan untuk menyebut saya semasa permainan. Saya juga memberitahunya bahawa dia tidak hormat. Sikapnya terhadap saya mengganggu saya, tetapi dia memberitahu saya bahawa dia hanya pemalu apabila berhadapan dengan orang yang dia tidak kenali, iaitu saya, dan secara amnya dia jarang bercakap semasa permainan dan juga dia tiada orang lain untuk bermain dengannya, jadi dia suka bermain dengan mereka. Dia berkata kepada saya, "Sayang, awak cantik tak? Awak bijak tak? Awak berjaya dan seksi tak? Awak semua macam tu. Jadi seorang gadis rawak dalam permainan tak sepatutnya buat awak meragui diri sendiri." Saya beritahu dia bukan saya meragui diri sendiri,
Tapi saya rasa tak dihormati oleh gadis ini dan bagaimana dia jelas-jelas ada perasaan padanya. Dia kata walaupun dia ada perasaan padanya, dia tetap menjadikan saya sebagai permaisurinya, jadi dia takkan cari tempat lain. Dia minta maaf sebab suruh saya pergi kalau ia sangat mengganggu saya, dan kata ia sesuatu yang terlepas pandang dalam keadaan tegang itu memandangkan saya asyik mengomel mengenainya dan dia jadi jengkel. Saya rasa lebih baik sekarang. Saya memang nak cari kawan lain untuk bermain jadi saya tak rasa terlalu bergantung padanya. Tapi saya rasa lebih baik dengan keseluruhan situasi ini. Terima kasih semua atas bantuan Anda. Kurang daripada 3 suntingan. Ini memang menarik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa untuk memberi respons, baik atau buruk. Saya ingin menjawab komen-komen yang memanggil saya naif dan bodoh. Dan dia akan melakukannya lagi. Walaupun situasi ini telah diselesaikan buat masa ini, saya tidak buta dan akan terus berhati-hati dan memerhatikan sebarang tingkah laku pelik. Jika saya melihat dia melakukan perkara yang sama, saya akan keluar. Saya bukan alas kaki. Saya tahu ramai di antara Anda menganggap dia manipulatif dan memberitahu saya apa yang saya ingin dengar. Tetapi sukar untuk menyampaikan nada dan hubungan selama 5 tahun ke dalam satu siaran Reddit. Jika dia terbukti manipulatif, saya janji saya akan pergi. Terima kasih sekali lagi. Semua. Kemas kini kedua. Saya telah memadamkan akaun tempat saya membuat siaran asal, jadi saya tidak mempunyai pautan kepadanya. Saya tidak pasti berapa ramai orang yang ingat, tetapi ia mendapat banyak perhatian sekitar bulan April apabila saya menyiarkannya. Ringkasan ringkas untuk mereka yang tidak melihatnya. Teman lelaki selama 5 tahun menghalau saya keluar dari permainan dalam talian untuk bermain dengan gadis lain. Satu kali kami bermain bersama, dia akan memanggilnya nama panggilan, mengabaikan saya, dan secara amnya bersikap kasar. Saya tahu ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi dia meyakinkan saya bahawa semuanya di kepala saya. Saya akhirnya meninggalkannya. Kami kembali bersama sejurus selepas siaran saya. Ini berlaku pada bulan April. Saya terus curiga terhadap gadis ini. Komen pelik yang akan ditinggalkannya di media sosialnya. Tingkah laku pelik di pihaknya. Memberitahu saya bahawa dia tidak menghantar mesej teks dengannya dan tidak bercakap dengannya langsung apabila saya meminta untuk menyemak mesejnya dengannya. Katanya dia sudah berbulan-bulan tidak bercakap dengannya dan terlupa rupa wanita itu. Saya akan menemuinya di telefon lewat malam, dan dia akan memberitahu saya bahawa itu adalah rakan lelakinya. Setiap kali saya bertanya tentang wanita itu, dia akan memberitahu saya bahawa saya tidak selamat. Saya terlalu berfikir, cemburu, bahawa tiada apa-apa yang berlaku, bahawa dia tidak akan pernah curang terhadap saya, bahawa dia berhak mendapat semua kepercayaan saya, dan jangan risau. Dalam catatan asal saya menyebut bagaimana saya tahu dia tidak akan pernah curang terhadap saya kerana betapa saya mempercayainya. Naluri saya memberitahu saya ada sesuatu yang tidak kena sepanjang masa. Semalam, gadis itu datang kepada saya dengan bukti. Dia mengaku semuanya. Dia memberi saya semua tangkapan skrin, gambar, dan sebagainya. Mereka berada dalam hubungan sepanjang masa. Dia memberitahunya bahawa dia hanya bercakap dengan saya sebulan sekali. Apabila dia menawarkan untuk memadamkannya dari media sosial untuk membuat saya gembira, dia akan pergi dan menghantar mesej kepadanya meminta maaf kerana telah berbuat demikian. Jadi, dengan mengatakan dia benar-benar terpaksa, dia menunjukkan tangkapan skrin itu kepada saya. Setiap kali saya bertanya kepadanya, dia terus berbohong kepada saya. Melihat bukti itu membuatkan dunia runtuh di kepala saya. Gadis itu ketawa terbahak-bahak di telefon. Dia gembira kerana dia seorang yang merosakkan rumah tangga. Pada asasnya, ia adalah panggilan telefon yang sangat teruk. Dia menangis apabila saya bersemuka dengannya. Dia menangis lebih banyak daripada yang pernah saya lihat dia menangis sebelum ini. Kata dia akan mati jika dia kehilangan saya. Dia cuba membunuh diri bersama saya di telefon, dan saya terpaksa meminta bantuan untuk mendapatkannya rawatan perubatan. Kata dia tidak dapat membayangkan dunia tanpa saya di dalamnya.
Sepatutnya saya terfikir tentang itu sebelum ini. Saya musnah. Mimpi ngeri terburuk saya. Saya tidak pernah bermimpi dia akan melakukan ini kepada saya. Dia kata itu semua adalah kesilapan besar selama 6 bulan. 6 bulan panggilan telefon, pertukaran romantik, beberapa kali keluar, pertukaran foto, panggilan video lewat malam, terus berbohong kepada saya dan membuatkan saya rasa seperti saya gila, membohongi saya selama ini. Saya tidak percaya. Saya rasa seperti saya sedang bermimpi. Percayalah kata hati awak. Demi, jangan biarkan sesiapa memberitahu Anda bahwa Anda terlalu berfikir atau cemburu. Jika Anda rasa ada sesuatu yang tidak kena, memang begitu. Iya. Komen di mana Op telah membalas. Komen 1. Sila beritahu saya bahwa Anda telah putus dengannya. Jumlah manipulasi yang terpaksa Anda tanggung adalah tidak masuk akal. Walaupun selepas Anda menegurnya, dia masih cuba memanipulasi Anda. Keluar dan jauhi dia. Dia dan pemusnah rumah tangga itu berhak mendapat satu sama lain. Dia telah membuat keputusannya dengan jelas ketika dia memaki hamunnya, menendang Anda, DSB. Saya harap Anda menemui ketenangan dan kebahagiaan selepas ini. Alamak, saya memang meninggalkannya walaupun saya masih mencintainya dan kesakitannya tidak dapat digambarkan. Tetapi saya mempunyai harga diri yang cukup untuk pergi. Komen 2. Sejujurnya, saya akan menghantar mesej kepadanya dan memberitahunya bagaimana dia bertindak apabila Anda bersemuka dengannya dan mengucapkan semoga berjaya dengan semua itu. Saya tidak mengatakan ia ide yang baik, tetapi saya mungkin masih akan melakukannya. Alamak. Oh, saya telah melakukannya. Saya menghantar mesej panjang lebar yang bagus untuk membuatnya berhenti daripada berlagak. Dia juga memaki hamunnya dan memberitahunya bahwa dia tidak bermakna baginya dan jika saya dan dia berpisah kerana dia akan merosakkan hidupnya. Jadi, saya pasti dia faham maksudnya. Komen ketiga. Saya pasti ia memuaskan hati apabila mengetahui bahwa dia telah mengasarinya. Tetapi Anda jelas mengelak daripada melakukan kesilapan jika tindak balasnya apabila ditangkap curang adalah untuk mengugur pasangan curangnya. Jelas sekali, dia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Cerita seterusnya 2 cerita. Teman lelaki memuat turun aplikasi sosial untuk rakan sekejanya selepas enggan melakukannya untuk saya. Merancang untuk meninggalkan acara keluarga saya lebih awal untuk menjemputnya dari lapangan terbang. Kemudian mengakui dia menyukainya kerana dia bertentangan dengan saya. Teman lelaki saya, 24M, dan saya, 22F, telah bersama selama kira-kira setahun setengah sekarang. Kami bertemu di tempat kerja, sangat serasi, dan kini tinggal bersama. Kami bekerja untuk syarikat yang sama, tetapi di lokasi yang berbeza. Kami secara amnya mempunyai hubungan yang baik, bergaduh di sana-sini seperti semua pasangan, tetapi telah melalui sedikit kesukaran kebelakangan ini kerana kewangan daripada berpindah masuk dan sebagainya. Walaupun masalah saya terletak pada teman wanita tempat kerjanya. Syarikat saya mempunyai beberapa lokasi, dan dia ialah seorang penolong pengurus yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain apabila seseorang menghubungi saya untuk mendapatkan rawatan sakit. Tetapi dia menetap di kedai ini, dan bekerja 3 daripada 5 hari di kedai ini. Kira-kira sebulan yang lalu, gadis ini berpindah dari negeri yang berbeza ke kedai pangkalannya. Dia bekerja dengannya selama 3 hari dia berada di kedai. Jadi mereka sering berjumpa dan untuk jangka masa yang lama. Secara amnya, biasanya hanya mereka berdua dan seorang lagi yang bekerja. Mereka kadang-kadang berbalas mesej, tetapi biasanya mengenai perkara yang berkaitan dengan kerja. Tetapi kebelakangan ini apabila saya membaca mesejnya, kami agak leka tentang telefon antara satu sama lain. Saya melihat mereka bercakap tentang perkara lain seperti hobi dan perkara yang serupa. Ia tidak mengganggu saya kerana saya faham bahwa dia baru di negeri ini dan daripada apa yang dia beritahu saya, dia tidak mengenali sesiapa selain rakan sekerja di kedai itu sehingga saya menyedari bahwa dia memuat turun Snapchat dan dia adalah kawan baiknya yang nombor 1 dan mereka sedang berhubung selama 8 hari. Saya tahu ia kedengaran bodoh. Tetapi saya seorang snapcutter yang hebat. Saya kebanyakannya hanya menggunakan Snapchat untuk media sosial
dan saya telah merayu dia untuk masa yang paling lama untuk memuat turunnya hanya untuk dia memberitahu saya bahwa itu membuang masa, dan kemudian saya melihat bahwa dia memuat turunnya untuknya. Apabila saya bersemuka dengannya mengenainya, dia mengabaikannya dan berkata ia bukan masalah besar. Saya tidak mahu mendesak isu ini kerana kami telah melalui masa yang lebih sukar kebelakangan ini, dan saya tidak mahu memburukan lagi keadaan daripada sebelumnya. Saya fikir saya rasa tidak selamat kerana dia benar-benar menakjubkan. Jadi mungkin ia sedikit cemburu di sebaliknya. Hari ini saya melihat namanya muncul di teleponnya, dan apabila saya membuka mesej itu, saya melihat bahwa dia bersetuju untuk menjemputnya dari lapangan terbang pada hari Ahad. Kami merancang untuk pergi ke parti keluarga saya pada hari Ahad yang terletak kira-kira 1,5 jam dari lapangan terbang. Dia berkata dia merancang untuk meninggalkan keluarga saya lebih awal supaya dia boleh menjemputnya, dan mereka boleh melepak selepas itu. Apabila saya bertanya kepadanya mengenainya, dia sekali lagi berkata bahwa dia tidak fikir ia masalah besar kerana dia tidak mempunyai minat romantik kepadanya dan dia bersikap baik dengan melepak dengannya kerana dia baru dan itu saya bertindak balas secara berlebihan. Saya marah. Adakah saya yang salah di sini? Kemas kini 1. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang membaca dan memberi komen pada catatan ini. Saya telah membaca semuanya walaupun saya tidak membalas. Saya sangat sibuk sejak saya menyiarkannya. Jadi, saya tidak mempunyai masa untuk mengemas kini. Tetapi sebahagian daripada anda semua menghantar mesej peribadi saya untuk kemas kini. Saya duduk bersama teman lelaki saya pada pagi selepas saya menyiarkannya dan bertanya kepadanya tentang hubungannya dengan rakan sekerjanya dan bagaimana saya rasa dia tidak mesra dengannya, tetapi terlalu menggoda, dan ia pelik dan mencurigakan, dan saya melihat teksnya tentang dia menjemputnya, dan ia langsung tidak menyenangkan saya, terutamanya kerana dia tidak pernah merancang untuk memberitahu saya, dan dia akan meninggalkan acara keluarga saya lebih awal. Dia kelihatan jengkel tetapi akhirnya mengakui kepada saya bahwa dia mula menyukainya kerana dia bertentangan dengan saya dan menyeronokkan dan mudah diajak bercakap sedangkan saya tidak. Juga dia memberi perhatian kepada penampilannya dan saya tidak. Saya akui bahwa saya sangat kecewa selepas ini dan enggan bercakap dengannya. Dia. Jadi saya pergi ke rumah kawan baik saya selepas itu untuk bermalam. Dia langsung tidak menghantar mesej atau menelepon. Kawan baik saya dan teman lelakinya sangat hebat. Mereka memesan beberapa kepak ayam, memberitahu saya bahwa mereka tidak pernah menyukainya kerana dia selalu kelihatan suam-suam kuku kepada saya seolah-olah saya hanya seorang kawan dan menonton hulu bersama saya. Saya ingat ketika saya lebih muda, ibu saya telah keluar dari hubungan yang sangat buruk dan memberitahu saya untuk tidak pernah berpuas hati dengan seseorang yang tidak memandang saya seperti saya meletakkan bintang di langit. Melihat betapa hebat dan menakjubkannya teman lelaki kawan baik saya kepada saya, walaupun dia boleh pergi dengan mudah, dan bagaimana mereka saling menyukai hanya membuatkan saya sedar bahwa saya lebih baik membujang daripada bersama seseorang yang lebih suka berusaha lebih untuk jatuh cinta daripada menjalani hubungan tinggal bersama selama 1,5 tahun. Pada waktu pagi, saya kembali dan dia sedang duduk di sofa. Dia bertanya sama ada saya berasa lebih baik, dan sama ada saya masih memerlukan lebih banyak ruang. Saya memberitahunya bahwa saya mahu berpisah, dan saya akan berpindah tidak lama lagi. Saya berkata bahwa saya akan membayar separuh daripada sewa bulan depan. Dia langsung tidak kelihatan tenang. Dia hanya mengangguk dan bangun untuk pergi. Saya cuba sedaya upaya untuk bersikap tenang mengenainya, tetapi ia gagal selepas saya melihat betapa acuh tak acuhnya dia. Saya tidak tahu sama ada dia pergi menjemputnya atau tidak, tetapi saya pergi ke acara keluarga saya dan cuba berseronok walaupun dengan pelbagai soalan tentang di mana dia berada. Saya telah berkemas dan berpindah semula bersama ibu bapa saya semasa saya tahu dia sedang bekerja. Kami tidak pernah berbual sejak itu selain bercakap tentang hal kewangan dan situasi perumahan. Saya telah melawan keinginan untuk benar-benar memaki hamunnya dan hanya bertanya mengapa dia kelihatan begitu neutral dalam hal ini sedangkan saya benar-benar seorang yang sangat teruk. Tetapi saya sentiasa percaya bahwa hidup dengan baik adalah balas dendam yang terbaik. Saya telah cuba untuk kekal sibuk untuk melupakannya, tetapi kadang-kadang ia sangat teruk, terutamanya pada waktu malam.
Maaf jika ini berlarutan. Rasanya seronok untuk menulis semuanya. Kemas kini kedua. Saya benar-benar tidak merancang untuk mengemas kini langsung selepas catatan terakhir itu. Tetapi saya terpaksa mengemas kini. Saya ada sebut dalam catatan pertama bahawa bekas teman wanita saya merupakan pekerja floater untuk syarikat kami. Pekerja floater sangat biasa di syarikat kami kerana kami mempunyai banyak kedai. Rupa-rupanya teman wanita kerjanya juga menjadi pekerja floater. Semasa saya bekerja, dia datang dan mengisi shift salah seorang rakan sekerja saya. Pada mulanya, saya merancang untuk mengabaikannya kecuali untuk perkara berkaitan kerja kerana saya fikir daripada reaksinya terhadap saya rasa dia tidak mengenali saya atau tahu siapa saya, dan saya tidak mahu konfrontasi dengan bertanya kepadanya. Tetapi ia menjadi perlahan dan kami mula berbual. Kami bertanya soalan umum tentang satu sama lain, dan saya menyebut bahawa saya pernah berpacaran dengan Corey, bukan nama sebenar, dan dia pernah bekerja di kedai asasnya. Dia kelihatan benar-benar terkejut. Dia memberitahu saya bahawa dia tidak tahu bahawa dia mempunyai teman wanita, tetapi dia hanya mempunyai rakan serumah yang bekerja untuk syarikat yang sama. Dan setiap kali dia merujuk kepada nama saya, dia menganggap dia merujuk kepada rakan serumah itu. Saya langsung tidak mendapat perasaan bahawa dia akan berbohong kepada saya tentang perkara ini, dan jika ya, dia sepatutnya berlakon. Saya sangat marah sehingga saya akhirnya hanya memberitahunya apa yang sedang berlaku dan mengapa kami putus. Saya memberitahunya tentang perkara Snapchat, dan dia meminta maaf kerana dia tidak tahu lelaki itu tidak begitu gemar Snapchat. Dia menunjukkan kepada saya senarai kawan baiknya dan lelaki itu tidak ada dalam senarainya. Tetapi ada wajah di mana anda berada dalam senarai kawan baik seseorang, tetapi ia bukan milik anda di sebelah namanya. Selain itu, dia berkata dia meminta Snapchat semua orang kerana dia lebih suka snaps berbanding segalanya, dan jika mereka tidak mempunyainya, dia menyuruh mereka memuat turunnya. Skornya sekitar 30,000 atau sesuatu yang sama besar. Saya memberitahunya tentang perkara lapangan terbang dan bagaimana lelaki itu mengendalikannya. Dan dia meminta maaf dan berkata dia tidak akan meminta teman lelaki seseorang jika dia tahu lelaki itu sedang berpacaran dengan seseorang. Faham. Satu-satunya sebab dia meminta teman lelaki saya adalah kerana lelaki yang dia ajak bercakap itu berada di luar bandar. Dia tidak pernah menyebut bahawa dia sedang berpacaran dengan sesiapa dengannya adalah kerana dia tidak suka bercakap tentang kehidupan cintanya. Tetapi dia akhirnya hanya meminta salah seorang rakan sekerja yang lain untuk menjemputnya. Dia juga menyebut bahawa sebab dia menjadi pelacur adalah kerana seorang lagi penolong pengurus di kedai pangkalannya terlalu menggodanya dan dia tidak menyukainya. Dia mula meluahkan perasaannya tentang betapa bencinya dia kepada lelaki seperti Corey, dan bagaimana dia akan berbuat demikian kepada saya. Dia fikir dia hanya bersikap baik kepadanya memandangkan dia adalah antara orang pertama yang dia temui sejak dia berpindah. Saya dapat melihat bagaimana dia akan salah anggap menggodanya sebagai sifat tidak bermoral sekarang setelah saya memikirkannya memandangkan dia teruk dalam hal menggoda. Daripada tanggapan saya terhadapnya, saya dapat tahu bagaimana Corey akan menganggap keramahannya sebagai menggoda. Dia sangat baik dan peramah. Saya tidak menyimpan sebarang dendam terhadapnya sebelum ini, tetapi saya pasti tidak sekarang. Oh, dan dia memang gadis untuk seorang wanita. Saya hampir berpindah dan saya rasa lebih baik dengan keputusan saya. Dan dengan perpisahan selepas bertemu teman wanita tempat kerjanya, saya masih belum bercakap dengannya langsung.